Sini bawah ni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita meneruskan kuliah online kita. Kali ini kita membawa dalam subjek sejarah Melayu dan kita masih menggunakan buku Gerakan Penjajahan dan Anti Penjajahan Tanah Melayu, dan sebenarnya kita masih berada dalam bab penjajahan. Kalau tengok tajuk buku ini menunjukkan ada dua faktor utama kajian dalam buku ini. Pertama, era penjajahan, dan yang kedua anti penjajahan, iaitu perjuangan orang Melayu, ulama Melayu melawan penjajah. Kita baru masuk tentang penjajah, dan dalam segmen yang lepas, dalam kuliah-kuliah yang lepas, beberapa siri, kita sekadar membahaskan tentang kesan-kesan penjajahan Inggeris terhadap tanah Melayu ini dari aspek modernisasi yang dibawakannya, sama ada dalam politik, perundangan, pendidikan, agama dan sebagainya. Baik, kali ini pun kita masih mengekalkan iaitu kesan penjajahan Inggeris terhadap tanah Melayu, tapi kita akan melihat dari satu aspek yang berbeza daripada sebelum ini. Tadi kita lihat bagaimana Inggeris sebagai penjajah telah mengubah keadaan tanah Melayu daripada tradisi kepada modernisasi. Yang kita lihat walaupun ada unsur negatif, positifnya, tapi unsur positifnya, unsur negatifnya sering dilindungi, dan kita lihat kesannya memang besar. Dan kita juga lihat bagaimana pengaruh yang besar ini dibawa sehingga ke zaman ini, walaupun kita telah 60 tahun lebih merdeka, tetapi cengkaman penjajah dalam pelbagai bidang disebabkan oleh modernisasi ini tidak boleh dirungkaikan lagi. Lebih malang lagi ialah mereka yang melihat cengkaman ini sebagai satu nikmat, seolah-olah mereka bersyukur kerana dicengkam, dipenjarakan, telah dijajah. Kalau tak dijajah lah, kita mungkin tak maju macam orang lain. Dia tak sedar bahawa negara yang tidak pernah dijajah seperti Thailand, Brunei lebih maju daripada Malaysia sendiri. Begitu juga negara lain. Penjajahan bukanlah sebab kemajuan datang dengan peredaran zaman. Kalau pernah orang buat filem, kalaulah kita tak pernah dijajah, apakah gambarannya? Walaupun nampak gambaran mereka tu main-main, naik kuda dan sebagainya, itu memang poyo lah, berlebihan. Tapi sebenarnya kita tengok Brunei, walaupun tanpa penjajahan, Brunei masih sebuah negara yang maju, yang walaupun kecil tapi kaya raya, dan mereka bebas untuk mengamalkan Islam jauh lebih baik daripada Malaysia kerana mereka tidak ada kesan-kesan penjajahan. Itu kelebihannya. Dia bagi orang yang mentaksub kepada Inggeris, tarikh baru Inggeris, yang terlalu mengagungkan Inggeris, mereka beranggapan bahawa Inggeris yang membawa kemajuan modernisasi ke negara ini. Itu ialah kebodohan yang nyata. Kemudian kita lihat pula sebenarnya Inggeris juga bukan hanya mengubah tradisi tanah Melayu, orang Melayu kepada modernisasi. Sebenarnya mereka juga mengekalkan sebahagian daripada tradisi. Menariknya ialah pengekalan tradisi ini dibuat bukan tujuan kerana untuk mengekalkan orang Melayu atau agama Islam dan sebagainya. Kerana apabila penjajah melihat orang Melayu ini, sikap kemelayuan mereka tak ada masalah. Melayu is nothing bagi mereka. Yang mereka takut ialah Islam. Jadi apabila dalam negara kita, orang Melayu itu terkait rapat di antara dua ini. Asal dia Melayu, dia mesti Islam. Asal Islam, dia mesti Melayu. Pada ketika itu. Kan? Maka penjajah cuba memisahkan kedua-dua benda ini, iaitu Melayu kekal dengan Melayu dan Islam mereka nak buang. Walaupun hanya ada nama, tapi mereka berusaha untuk meminggirkan Islam daripada jiwa orang Melayu. Dan kalaulah kita melihat apa yang kita hadapi pada hari ini, obviously mereka sangat berjaya. Kerana semua bidang kehidupan kita bukan lagi berasaskan kepada agama. Agama hanyalah sebagai nama hiasan, pakai songkok, pakai kepiah, tradisi pakaian,
bab perundangan pun nikah kahwin cerai. Dalam bab perceraian itu pun nak menuntut nafkah daripada suami. Mahkamah syariah tidak ada hak. Sekarang ini tengah viral dalam Facebook ni cerita tentang suami yang tak bayar nafkah. Kan? Pakat bisnes sepatutnya kita kena lebih tegas dalam bab ini. Yang perempuan pun pakatlah memberikan pandangan kononnya mahkamah syariah lemah dan sebagainya. Yang menariknya ketika kita berjuang untuk diperkenalkan RUU undang-undang itu supaya mahkamah syariah dinaikkan taraf supaya dendanya lebih tinggi, supaya penjaranya lebih maksimum tu lebih tinggi, lebih lama, supaya hukuman ini ditakuti oleh suami-suami yang dayus, yang tidak mahu menjalankan tanggungjawab ini. Semua orang menentang kerana mereka menentang dalam keadaan mereka tidak faham apa yang mereka tentang. Hari ini pakat bising, undang-undang kita lemah, suami tak bayar nafkah kepada anak, dia kahwin lain, bising. Memanglah tak boleh. Sedangkan saya sebut dalam di antara komen tu, kalau di Singapura sendiri, seorang suami dia mesti membayar nafkah isteri dia dan bertulis. Masa masuk akaun ada resit. Kena buat audit juga. Kalau tak dibayar, maka yang isteri tu boleh buat laporan dan suami boleh ditangkap. Ada enforcement di situ. Kita tidak ada. Singapura mungkin jauh lebih baik daripada kita. Sebab undang-undang kita yang menyekat. Baik, kita lihat dalam keadaan penjajah mahu mengubah tanah Melayu ini kepada lebih moden menurut pandangan mereka, tapi sebenarnya mereka masih mahu mengekalkan tanah Melayu ini sebagai beberapa perkara negatif yang tradisi yang sebenarnya dibuat secara sengaja. Kenapa? Kenapa pengekalan tradisi ini dilakukan? Pertama, mereka beranggapan bahawa mengekalkan tradisi seperti ini adalah satu kebijaksanaan politik. Itu istilah dia. Berarti mereka mahu Inggeris dianggap sebagai penyelamat bangsa dan budaya Melayu. Nampak tak macam mana berjayanya taktik ini kepada orang Melayu pada hari ini. Mereka beranggapan bahawa tengoklah, walaupun Inggeris ini menjajah kita, mereka masih kekalkan Raja Melayu dengan budaya, pakaian dan sebagainya. Mereka biarkan, mereka tak masuk campur. Istilah dalam buku dalam buku sejarah yang saya baca dulu, mereka kata orang Inggeris tidak masuk campur dalam budaya Melayu, dalam adab tradisi, dalam agama. Itu pembohongan dalam buku sejarah. Boleh lihat sampai sekarang ditulis. Sebenarnya mereka masuk campur dan mereka memilih tradisi yang mereka suka saja. Yang mereka tak suka, mereka tolak. Kerana mereka mahu dilihat sebagai penyelamat bangsa dan budaya Melayu, akhirnya mereka dilihat sebagai bukan penjajah tetapi kawan, penasihat dan sebagainya. Jadi sebab utama mereka berbuat demikian adalah sebenarnya untuk mengalihkan pandangan, perhatian orang Melayu Islam ini daripada warisan Islam yang suatu masa telah mendominasi keadaan di tanah Melayu ini. Sebelum datang penjajah, sebenarnya orang Melayu telah pun beragama Islam. Mereka mempunyai budaya yang baik. Maksudnya begini, datuk nenek kita dahulu, datuk nenek kamu dahulu, digambarkan bahawa mereka ini berada dalam keadaan jahiliah, beragama Buddha, Hindu ataupun animasi, tidak ada agama. Duduk di hutan dan sebagainya. Kalau masih ingat, kita pernah membaca tentang dalam buku Malaysia, terbitan Inspirasi Al-Media, tulisan Dr. Ma'rufah Ismail, menggambarkan keadaan datuk nenek kita dahulu. Mereka digambarkan sebagai hidup sangat bebas. Seorang perempuan itu boleh membawa mana-mana lelaki untuk duduk dalam rumah dia. Maksudnya melakukan perzinaan secara bebas, dan sekiranya perempuan tersebut mengandung, perempuan tersebut boleh memilih mana-mana jantan yang telah meniduri dia, dilantik sebagai bapa kepada anak ini. Jadi itu gambaran dia. Mereka ini bergaduh, berkelahi, membunuh sesama sendiri kerana berebut perempuan, berebut harta, berebut wilayah dan sebagainya. Mereka sabung ayam, perjudian, perzinaan, mereka melakukan rampasan kepada saudaranya lain. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa, rasyuah berleluasa. Jadi sebagaimana gambaran
orang Arab jahiliah dahulu, inilah gambaran orang Melayu suatu masa dahulu. Ini jarang disebutkan dalam buku sejarah. Tetapi apabila datang Islam, Islam telah mengubah, menapis, memperbaiki orang Melayu ini menjadi satu bangsa yang sangat mulia, dan kemuncaknya ialah pada zaman tamadun ataupun Empire Melaka. Ketika itu orang Melayu telah berada satu status tamadun yang tinggi, sehingga kan bahasa Melayu menjadi bahasa utama yang dituturkan oleh berbagai bangsa. Kamus-kamus dihasilkan ketika itu kerana orang British, orang Cina, orang-orang yang datang daripada bangsa lain, mereka terpaksa bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan rasmi untuk perdagangan di pelabuhan Melaka. Bahasa lain tak difahami, maka semua bercakap bahasa Melayu. Maka kamus telah pernah ada ketika itu. Bangsa Melayu menjadi bangsa yang sangat dimuliakan. Tetapi apabila datangnya penjajah, mereka mau menghapuskan ini semua. Sebab itu dalam buku-buku sejarah yang saya belajar dulu, sangat banyak apa yang ditulis bukan tentang Islam. Islam ada sikit-sikitnya. Yang banyak ialah tentang agama lain, Buddha dan Hindu. Kita tengok berikutnya. Tujuan dia ialah supaya orang Islam, orang Melayu Islam melupakan warisan Islam yang pernah mendominasi suatu masa dahulu, dan akhirnya kembali ke zaman jahiliah, prasejarah ataupun zaman Hindu dan Buddha. Punya banyak cerita tentang Hindu dan Buddha ini, tentang candinya, tentang candi dia tu, tentang kuil-kuil dan sebagainya, tentang budaya dan sebagainya. Seolah-olah kita tidak ada pengaruh Islam di negara kita. Kalau ada yang berkaitan dengan Islam, tak digambarkan sebagai Islam, tetapi digambarkan sebagai Melayu. Kan? Melaka tak digambarkan sebagai empire Islam. Dia hanya Melayu dan unsur-unsur Melayu semata-mata. Tujuannya ialah putuskan hubungan Melayu moden dengan budaya Islam yang telah ada suatu masa dahulu dalam semua aspek kehidupan. Dari segi pendidikannya, dari segi perundangan, kita dah ada yang kita sebut dalam lepas. Batu bersurat yang kita telah pun mengadakan hukuman hudud, hukuman jinayat, hukuman qisas dan sebagainya. Tetapi bila datang penjajah barat, mereka seolah-olah menafikan. Jadi sekarang ni kita nak kembali kepada budaya Islam tersebut, kita terasa sukar. Kenapa? Kerana penjajah telah berjaya membawa budaya tradisi, kononnya demi tradisional, tarian tradisional, pakaian tradisional. Maka walaupun pakaian yang menjolok mata, kita masih gunakan atas dasar tradisi. Akhirnya kita kembali memuja apa benda-benda jahiliah, patung-patung dipuja kembali. Dan ini bukan hanya berlaku di tanah Melayu, kalau dilihat di Indonesia jauh lebih dahsyat lagi. Budaya Hindu itu diagungkan sebagai tradisi Indonesia. Bagaimana orang Islam tiba-tiba dia mengagungkan patung-patung, menjadikan tempat-tempat candi ini sebagai tempat wisata. Saya pergi ke Kemboja misalnya, tempat kuil mereka itu menjadi tempat lawatan yang cukup hebat. Di Indonesia pun ada Borobudur, kuil Borobudur, saya tak sempat pergi, yang cukup besar. Dan kesannya, ini kesannya, lahirlah semangat nasionalisme dengan cara yang negatif. Tidak salah untuk kita mencintai negara, tapi kecintaan tradisi Melayu jahiliah itu yang bahayanya, menyebabkan kita tidak mau kepada Islam, kita mau kepada Melayu semata-mata. Sebab itu bila kita berjaya membawa Islam ke negara ini, kita lihat pakaian orang Melayu sudah berubah. Dulu pakaian teruk kan, sekarang sudah mula kembali kepada jubah, kepada purdah, dan orang biasa pun telah mula memakai jubah yang lelakinya, pakai kepiah putih, serban. Dulu tidak ada. Jadi punya takutnya masyarakat yang liberal ini dengan budaya ini, mereka namakan budaya ini sebagai Arabisasi. Oh, melihat sekarang negatif. Oh, kita nak jadi orang Arab. Kenapa kita bukan orang Arab, kekalkan orang Melayu? Kita nak bukan orang Arab. Kita ikut Islam. Jubah, serban, kepiah putih, pakaian purdah dan sebagainya. Kita tak ikut Arab. Kita ikut Islam. Kenapa disebut Arabisasi? Tapi bila mereka melakukan pakaian dengan seksinya, yang buruknya, dengan rambut berwarna, binu arak dan sebagainya, itu budaya westernisasi. Kenapa tak bising? Dia mereka ikut barat boleh, kita nak ikut Islam tak boleh. Jadi ini kesan daripada pengekalan tradisi yang dilakukan oleh penjajah barat. Kamu nampak sekarang?
Dan kamu lihat pakaian-pakaian yang dahulunya dipakai oleh orang dahulu sebagai daya, sebagai gundi untuk menghiburkan raja, hari ini dipakai kembali dan dianggap ini sebagai satu budaya. Dan mereka berbangga dengan semua ini. Jadi sampai ke tahap orang Islam, anak-anak mereka pakai tudung semua elok, jaga aurat dan sebagainya. Apabila sebut tentang tradisi di sekolah, tarian tradisi untuk mengekalkan Melayu, mereka-mereka ini dibiarkan untuk berpakaian seksi. Kan? Pakaian orang Islam, jubah, baju Melayu dah elok. Tiba-tiba sekolah ataupun pejabat kita buat hari ini untuk mengekalkan tradisi, kita pakai kebaya. Pakaian perempuan yang tidak ada maruah, yang hanya dipakai oleh perempuan kabinet suatu masa dahulu, hari ini diperkenalkan. Kebaya demi budaya Melayu. Melayu sangat kita ini. Pakaian yang sangat seksi dan menghina maruah perempuan, itu dipakai balik. Dan lihat bagaimana anak-anak Melayu kita, anak Islam ini menari tradisi dan dianggap tidak salah. Kononnya untuk melawan westernisasi yang dianggap sebagai tak elok, kononnya tradisi ni elok. Dan tuan-tuan boleh lihat sendiri, ini kesan mengekalkan tradisi. Dan kita melihat Kementerian Kebudayaan pun melihat benda ini sebagai benda yang positif untuk mengekalkan budaya. Sepatutnya tradisi itu perlu ditapis. Perkara yang telah dianggap salah dalam Islam tak perlu dibawa lagi. Untuk bawa anak dara kita menari joget depan pelancong, kononnya untuk menarik perhatian pelancong, memperkenalkan pelancong ini tentang budaya Melayu, kemudian orang Mak Saleh pun menari sama, kita pun bangga. Ini benda dayus. Dayuslah kita membiarkan anak perempuan kita, isteri kita mempertontonkan tubuh mereka, lenggang-lengguk mereka di hadapan orang luar. Dan kita berbangga dengan semua ini. Inilah kesan penjajahan dalam mengekalkan tradisi yang negatif. Sedangkan kalau pelajar lihat, inilah pakaian zaman dahulu. Kalau tengok yang awal itu berkemban, itu yang digambarkan dalam filem-filem Melayu lama berkemban semua itu zaman jahiliah. Zaman sebelum datang Islam. Ketika itu semua berkemban. Mandi di sungai dan sebagainya. Tapi kemudian dia berubah dan di Melaka ketika itu orang perempuan telah pun memakai tutup kepala. Walaupun bukan tudung labuh, bawah semua itu tak wujud lagi. Tapi mereka tutup dengan kain batik untuk menutup aurat mereka. Dan yang lelaki pun setelah berpakaian yang elok, menutup aurat dan sebagainya. Bukan lagi seperti hari ini. Jadi kita nak kembali kepada zaman silam yang berkembang macam ni. Pakai pakaian yang tak senonoh, asal tradisi dan sebagainya. Dan kita lihat ini bordor yang terdapat di Indonesia. Saya hampir nak pergi tapi masa tak sempat. Pergi lawatan sekadar nak tahu tempat dia. Batu-batu yang digunakan tu batu apa, keras sangat. Di Kemboja saya sempat tengok. Tetapi kita lihat dalam naratif sejarah, tokoh-tokoh ini atau tempat-tempat seperti ini didewa-dewakan, dilebihkan. Kononnya ini lambang kemajuan, kebanggaan Indonesia, kebanggaan Kemboja, kebanggaan orang Melayu kerana kita ada kuih-kuih yang seperti ini. Patung-patung seperti ini masih didewakan, dianggap sebagai mengekalkan tradisi, heritage dan sebagainya. Sedangkan ini adalah benda-benda yang negatif. Berhala ini dianggap sebagai daya tarikan pelancongan. Jadi kita melihat bagaimana dalam mengekalkan tradisi seperti ini, Barat telah berusaha untuk memisahkan orang Melayu daripada budaya Islam. Pada zaman penjajahan tersebut, mereka melihat bahawa pakaian Melayu, pakaian Islam yang dibawa oleh orang Islam ini kadang-kadang mereka katakan sebagai mengikut orang Turki. Zaman Osmaniyah. Ketika itu penjajah sangat membenci Osmaniyah dan ketika itu mereka mahu orang Melayu beranggapan bahawa pakaian yang mirip Osmaniyah ini dihapuskan. Dan budaya ini dibawa sehingga ke Mesir dan mereka beranggapan bahawa Mesir dijajah oleh Turki dan Turki dianggap sebagai penjajah yang dibenci oleh orang Mesir. Sebab tu orang yang kalau kamu baca nanti di Mesir tentang sejarah Osmaniyah, kamu akan baca benda-benda yang negatif, dilihat sebagai jahat dan sebagainya. Sebab mereka dijajah dan mereka nampak negatif kerana itu digambarkan oleh Inggeris kepada orang Mesir. Kamu orang Arab, kenapa kamu nak tunduk kepada Osmaniyah?
memanglah Uthmaniyah ini ada kelemahan dia, tetapi ada kelebihan dia. Dia adalah khalifah. Jatuhnya khalifah ini berarti jatuh seluruh negara-negara Islam menjadi penjajah. Di Malaysia pun perkara yang sama berlaku. Inggeris menggambarkan bahawa Turki adalah pihak musuh kerana dia bekerjasama dengan Jepun dan juga Jerman. Jerman digambarkan jahat, Jepun digambarkan jahat. Sedangkan mereka, Britain dan sebagainya digambarkan sebagai hero. Jadi akhbar-akhbar ketika itu mainkan isu seperti ini sampai orang Melayu mula membenci Uthmaniyah. Akhirnya Uthmaniyah jatuh, barulah orang Melayu dan juga orang Islam seluruh dunia sedar bahawa inilah permainan Barat untuk menyuntingkan perasaan benci kepada Khalifah Uthmaniyah, dan bila dia lemah, tidak mendapat sokongan dari negara Islam yang lain, dia jatuh dan dia membawa bersamanya ialah semua negara umat Islam termasuklah tanah Melayu dan dijajah. Jadi matlamat mereka ialah mereka mahu menghasilkan peribadi dualistik, istilah dia. Peribadi dualistik dalam kalangan anak jajahan mereka ini di tanah Melayu, di mana mereka satu pihak mereka mahu satu budaya yang memuja Barat dan satu lagi memuja tradisi sebelum Islam. Maksudnya di Malaysia sekarang kita lihat ada golongan yang sangat Barat, pakaiannya, kemudian dia sangat melihat semua benda yang Barat buat adalah betul. Yang golongan lagi yang Melayu ni dia benci pada Barat, tapi dia terlalu taksub kepada Melayu jahiliah. Ini istilah saya. Dalam buku ni tak tulis. Istilah saya, taksub kepada Melayu jahiliah sehingga beranggapan semua budaya jahiliah itu perlu dibawa sebagai lambang tradisi, heritage, kebudayaan bangsa yang mesti dipertahankan. Benda jahiliah tinggallah, yang bodoh sangat kenapa? Kan? Tak ada apa yang boleh dibanggakan dalam benda-benda seperti itu. Okey, ini gambaran asas sebelum kita masuk secara lebih detail. Pertama, kita nak tengok macam mana kesan penjajahan dengan pengekalan tradisi dalam aspek yang cukup penting, iaitu tentang politik. Sebab politik tanah Melayu ketika itu kita ingat ialah sistem beraja atau disebut sebagai feudal, feudalistik. Feudal iaitu sistem beraja di mana kita lihat raja dan keturunan dia duduk di atas sekali, di bahagian atas sekali, bawahnya adalah pembesar-pembesar, kemudian orang kaya, peniaga-peniaga, dan di bawah sekali rakyat yang miskin inilah. Dan kita digambarkan bahawa sistem beraja ini sangat baik, kononnya rakyat sangat taat kepada raja dan sebagainya, tetapi bila Islam datang, Islam memperbaiki ini, bukan menghancurkan sistem beraja. Sebab ketika itu orang Melayu melihat raja ini seperti Tuhan sebenarnya. Sampai tidak boleh dibantah. Ada sembah raja dan sebagainya. Kan daulat tuanku dan sebagainya. Walaupun istilahnya baik. Tetapi suatu masa dahulu mereka beranggapan raja dan golongan bangsawan ini ialah bayangan Tuhan di bumi ini, sehingga kan apa yang raja buat dianggap sebagai benar dan rakyat bawahan tidak boleh bercanggah pandangan dengan raja. Ini sebenarnya benda negatif yang dibawa daripada budaya Hindu. Hindu memang mendewakan raja mereka dan beranggapan raja ini adalah seperti dewa. Tetapi kesannya ialah menyebabkan golongan bawahan ini tertindas dan mereka dinafikan hak dalam pendidikan, dalam tahap sosial. Mereka dianggap kalau Hindu ini golongan paria paling hina. Budaya itu dibawa juga ke tanah Melayu sebenarnya. Kerana para miswara ketika itu beragama Hindu. Maka golongan rakyat bawahan ini tertindas. Mereka dianggap bukan manusia dan dilayan dengan sangat rendah. Islam datang dan Islam mengubah keadaan ini. Islam meletakkan bahawa semua manusia adalah sama, maka semua manusia perlu menyembah Tuhan yang satu. Engkau raja ke, engkau Perdana Menteri ke, temenggung ke, bangsawan ke, rakyat jelata, tahapnya adalah sama. Dan menakjubkan para sultan ini yang suatu masa itu diagungkan, mereka menerima Islam dan mereka menerima persamaan taraf ini. Maksudnya pendakwah-pendakwah itu telah datang dalam keadaan yang sangat terhormat, kan, berjumpa dengan raja dahulu sebelum berdakwah kepada masyarakat. Itu satu konsep dakwah yang cukup baik yang diamalkan oleh pendakwah-pendakwah, sama ada daripada Hadramaut ataupun daripada negara Arab yang lain, ataupun mungkin daripada China. Datang sampaikan dakwah itu kepada raja dahulu sebagai ketua negara. Kalau dia pergi sampaikan seperti orang Kristian buat, kan, secara diam-diam, secara rahsia, secara gelap, itu dianggap penghinaan kepada raja. Dan bila raja beriman, seluruh rakyat menerima Islam dengan sangat baik.
Sebab itulah dikatakan bahawa orang Barat, British tidak hanya membawa modernisasi, tetapi sebenarnya dia mahu mengekalkan politik tradisional. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas, dia katakan bahawa tampilnya orang Eropah dalam panggung sejarah Malaysia, Indonesia dan penguasaan orang Eropah yang bermula pada abad yang lepas itu telah memberikan dampak negatif bagi kaum muslimin sebenarnya. Di sebalik Nusantara ini, pengaruh Barat telah berhasil menghidupkan kembali sistem feudal sebelum kedatangan Islam. Pada zaman sekarang kita menyaksikan kebangkitan kembali lambang feudal dalam pakaian gelar bangsawan, tradisi lapuk istana dan sejenisnya. Ini pandangan seorang ulama yang cukup hebat, Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas, yang melihat bahawa kegilaan sebenarnya sebahagian masyarakat dengan pakaian Melayu itu sebenarnya mengembalikan zaman feudal. Sekarang kita lihat orang Melayu mula kembali pakai baju zaman-zaman Melaka dahulu, memakai tanjak, bangga dengan keris dan sebagainya sebagai satu lambang. Sikit-sikit mungkin okey, tapi dia akan menimbulkan semangat nasionalisme, Melayuism yang keterlaluan sehingga berbangga dengan bangsa Melayu tapi tak berbangga dengan Islam. Dan di Indonesia pun berhadapan dengan yang benda yang sama. Jadi syarikat Hindia Timur melakukan taktik yang sama di mana mereka mempertahankan adat, mengundang kecenderungan pempertahanan benda-benda yang konservatif. Jadi di Indonesia lebih dahsyat lagi perkara-perkara tahyul ataupun khurafat yang banyak dilakukan oleh penduduk yang asalnya adalah Hindu. Bila Islam datang, Islam dah cuba basmi semua perkara khurafat seperti ini, tetapi datang penjajah, mereka hidupkan balik, kan? Dan kita lihat bagaimana apabila ulama kembali daripada Mekah, Madinah, kembali ke tanah Jawa, kembali ke Indonesia, Padang sebagainya, untuk membetulkan masyarakat yang masih menyembah tok guru, yang masih melakukan kenuri arwah dan terlalu banyak, terlalu lama, sehingga menghabiskan duit. Ini dianggap sebagai benda yang sukar, sehingga menggambarkan seolah-olah pendakwah ini sebagai golongan muda yang cuba mengubah agama. Tak, mereka memperbaiki agama yang telah dirosakkan dengan tradisi ataupun khurafat atau perkara konservatif yang berasal daripada zaman jahiliah. Jadi, bagi tanah Melayu pula, kepentingan mengekalkan institusi tradisi ini cukup dirasai oleh pihak penjajah Inggeris. Kenapa? Moreover, it seems that the maintenance of the position, authority and prestige of the Malay rulers must always be a cardinal point in British policy. Tambah lagi tampaknya pengukuhan kedudukan, kekuasaan dan wewenang penguasa Melayu harus sejajar dengan politik penjajah Inggeris. Kenapa Inggeris pentingkan sangat soal raja-raja Sultan Melayu ini? Kita nampak macam mereka ini baik, mereka menjadi penasihat kepada raja. Baguslah tu. Tak, sebaliknya mereka hanya menggunakan raja-raja ini sebagai cara untuk mereka menguasai negara, untuk mereka menjajah dengan cara halus. Dalam bab penjajahan dahulu, tentang penjajahan tanah Melayu ini, kita lihat taktik-taktik yang digunakan oleh penjajah Inggeris. Di antaranya ialah mereka mempengaruhi raja-raja ataupun mereka menguasai, memberi sokongan kepada raja. Apabila raja-raja ini, anak raja pun, mereka bergaduh sesama sendiri dan mereka perlukan kekuatan. Maka anak raja satu, anak raja dua bergaduh, maka anak raja ini akan minta daripada Inggeris akan bantu dengan syarat-syarat tentu. Kalau menang, engkau kena benarkan kami menjadi penasihat. Kami boleh ambil tanah, tak perlu bayar cukai dan sebagainya, boleh berniaga dan sebagainya. Yang satu lagi pula minta daripada Belanda. Maka bila bergaduh sama-sama Melayu, yang menang adalah penjajah kedua-duanya. Dan ini berterusan berlaku di tanah Melayu, di Indonesia, dan mereka juga menggunakan taktik ini untuk menyekat kemarahan pejuang-pejuang, ulama-ulama yang berjuang menentang penjajah. Kerana mereka tahu kesetiaan orang Melayu kepada raja-raja Melayu dan sultan mereka adalah tidak dapat dipertikaikan lagi. Mereka sangat taat. Maka apabila raja-raja ini dipaksa untuk menentang pejuang ini yang mereka sebut sebagai penjajah, maka sebahagian pejuang enggan untuk mengingkarinya. Misalnya di Kelantan,
penjajah paksa supaya keluarkan surat untuk tangkap Tok Janggut. Tok Janggut tidak mau mendahaka kepada Sultan. Kerana hubungan Sultan ketika itu dengan Tok Janggut sebagai seorang ulama adalah sangat baik. Tapi sebab pengaruh ataupun kuasa penjajah terlalu kuat, Sultan tak boleh buat apa-apa. Maka Tok Janggut melarikan diri dan dia bersembunyi. Katanya dia tidak dibunuh. Demikian juga yang berlaku kepada Mat Kilau. Kemudian kita lihat macam mana dalam keadaan apabila Mac Michael yang ditugaskan untuk mendapat persetujuan supaya raja-raja menandatangani Malaya Union 1945. Jadi tugas dia ialah dapatkan pengesahan ataupun kebenaran dari semua raja setiap negeri ini untuk sains supaya Malaysia disatukan di bawah satu kerajaan. Jadi sebenarnya Mac Michael ini dia telah melakukan tipu daya dengan memaksa raja-raja ini. Misalnya apa yang dicatatkan oleh Sultan Kedah, Sultan Badli Shah. Dia kata saya dihadapkan dengan ultimatum secara lisan dan dalam waktu yang sangat terbatas. Maknanya ultimatum itu ialah perjanjian, iaitu untuk bersetuju dengan Malaya Union menjadikan bahawa Persekutuan Tanah Melayu itu semua negeri-negeri disatukan di bawah Malaysia. Sekiranya saya menolak untuk menandatangani perjanjian baru yang saya sebut sebagai penyerahan kedaulatan secara total, seorang calon pengganti yang bersedia menandatanganinya langsung akan diangkat sebagai sultan baru. Maksudnya dia pergi pada sultan, engkau sains perjanjian ini atau kami buang engkau, lantik orang lain. Dan ini bukan main-main. Ada berlaku ke negeri-negeri lain. Anggota Dewan Negeri dipaksa untuk memasukkan tanda tangannya. Saya diberitahu masalah ini tidak ada masalah peribadi dan sangat rahsia. Saya tidak diizinkan memberitahu rakyat apa yang terjadi. Mereka tak boleh maklumkan perkara ini, berarti Sultan telah diperalatkan untuk mendapat perjanjian ini. Sebab itulah Malaya Union sangat ditentang oleh orang Melayu kerana dia ia satu tipu muslihat. Bahkan dalam keadaan Sultan Terengganu misalnya, Sultan Terengganu ke-14 iaitu Sultan Ali Ibn Almarhum Sultan Sulaiman. Sultan Ali, dia seorang sultan yang tegas, dia tidak mahu serahkan kedaulatan Terengganu kepada kerajaan Inggeris ketika itu. Maksud penyerahan bukan hanya penyatuan Tanah Melayu itu menjadi Malaysia, tetapi menyerahkan seluruh negeri Terengganu, Kedah disatukan di bawah pemerintahan Inggeris. Itu yang mereka tidak mahu. Faham tak? Seolah menyerahkan kedaulatan beri kepada penjajah. Jadi maksudnya ialah orang Inggeris tidak menawan Tanah Melayu ini secara tentera sepenuhnya. Mereka gagal sebenarnya. Tapi mereka menggunakan taktik yang lebih keji lagi, iaitu melalui raja-raja. Jadi Sultan Ali benar-benar telah dipecat oleh orang British kerana enggan menandatangani penyerahan kuasa kepada penjajah. Jadi bila dia dibuang, orang lain pula yang dilantik sebagai ini. Dan ada negeri yang kadang-kadang dibuang rajanya ataupun raja melarikan diri kerana takut dengan ancaman daripada British. Mereka buat apa? Mereka lantik pegawai-pegawai di istana ataupun orang-orang yang bukan bangsawan. Lantik begitu saja dengan kuasa yang mereka ada sebagai raja, dan kawan tu akan tanda tangani. Nampak tak? Jadi sebahagian daripada keturunan sultan raja-raja Melayu yang di Malaysia ini bukan keturunan bangsawan sebenarnya, tapi diambil oleh British. Negeri mana? Nantilah kita jumpa dalam ni nanti. Ada dalam ni sebenarnya. Belum sebut lagi. Dan kemudian kita lihat apabila zaman kemerdekaan, kita melihat UMNO menjadi satu parti yang konservatif yang berusaha untuk mengekalkan feudalism. Kenapa UMNO sangat berjuang untuk feudalism? Iaitu sistem beraja mudah. Kerana tokoh-tokoh mereka sendiri datang daripada orang-orang atau keturunan raja seperti Datuk An Jaafar dan Tengku Abdul Rahman terutamanya. Maka walaupun Datuk On dilihat berjaya memulihkan kedudukan Raja Melayu dan menyebabkan UMNO kemudian meletakkan perjuangan mereka ialah untuk mempertahankan Kesultanan Melayu dengan menggagalkan Malaya Union, tetapi ada juga isu-isu dia terpaksa berkonflik dengan raja. Sebab tu hari ini kita lihat walaupun sistem kita ialah raja berperlembagaan, tetapi sebenarnya raja masih ada kuasa yang tinggi daripada ahli politik, tinggi daripada PM,
PM, Perdana Menteri pun dilantik oleh raja dengan nasihat dan sebagainya. Menteri-menteri lain pun ditentukan oleh raja. Dan kita lihat apabila berlakunya pengunduran oleh Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad secara mengejut, maka Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong bertindak bijak dengan memanggil semua ahli politik, ahli wakil rakyat, ahli parlimen untuk melihat parti mana yang layak. Dan pertama kalilah seorang yang parti dia tidak kuat berkuasa tetapi dia boleh jadi Perdana Menteri, iaitu Muhyiddin Yassin. Ini keadaan yang pelik. Tapi berarti Raja Agong juga mempunyai kuasa. Inilah kesan yang dibawa oleh penjajah dalam negara kita, sehingga kita lihat bagaimana krisis di antara raja dan ahli politik berlaku sampai hari ini. Sebagaimana yang digambarkan oleh Function, Dato' On dia sering bertengkar hebat dengan anggota atau warga para bangsawan negeri dan raja secara umumnya, tetapi dia tetap bangga dengan asal usulnya sebagai anak raja dalam bidang politik. Dia memonopoli kekuasaan dalam UMNO walaupun pemerintahan dan mengangkat raja kedua-duanya. Dan kita lihat pertembungan paling hebat sekali berlaku bila pelajar tak tahu sebab belum lahir lagi, mak ayah pun tak kahwin lagi. Zaman bila? Pertembungan paling hebat ialah zaman Tun Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri ketika itu, melawan institusi diraja, dan hebatnya dia boleh mengurangkan kekebalan diraja dengan menimbulkan isu bahawa kerajaan beraja ini Sultan buang duit saja, ada isu-isu negatif yang adanya anak raja yang ada kes-kes jenayah kan. Jadi ini semua keluar dalam akhbar, dalam seperti utusan dan sebagainya, berita harian. Saya ingat masih membaca berita-berita negatif tentang raja-raja Melayu ketika itu, sebab Mahathir mau naratif negatif tentang raja ini sampai kepada rakyat. Akhirnya rakyat menyokong Mahathir dan menolak sultan-sultan. Itu benda yang cukup hebat Mahathir buat, walaupun keji, jahat, tetapi menunjukkan dia ini seorang ahli politik yang sangat licik sampai hari ini. Pun begitu, Dato' On ini walaupun dia kadang-kadang bergaduh dengan bangsawan, tetapi dia juga sangat hormat dan sangat patuh. Maka dia berusaha untuk tidak mau bergaduh dengan ingkar atau derhaka dengan golongan bangsawan. Jadi kejayaan Dato' On yang paling besar ialah membawa tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi antara tujuannya ialah untuk mengekalkan sistem monarki, jadi sistem beraja seperti ini. Jadi menurut tuanku kata orang Melayu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Ini Tengku Abdul Rahman, bukan Dato' On, maaf. Orang Melayu berjuang untuk mencapai kemerdekaan dalam bingkai kerajaan berkonstitusi sebagai tujuannya, seiring dengan pengalaman sejarah mereka yang selalu berhasil mempertahankan sistem tersebut dalam menghadapi berbagai tentangan, terutamanya dengan masyarakat yang bersifat kosmopolitan. Maka kita lihat di sinilah bahawa UMNO kemudian meletakkan perlembagaan dan ialah untuk mengekalkan monarki menjadi dasar perjuangannya. Dan demikian juga dalam perlembagaan persekutuan, kedudukan raja-raja diberikan perhatian istimewa dan nilai-nilai feudalism ini sebenarnya dibawa oleh penjajah barat kerana mereka mahu mengekalkan. Sebab itu Malaysia tidak boleh menjadi sebuah negara khalifah. Dia masih mengekalkan sistem feudalism. Dan kemudian ada perbahasan sikit tentang pertembungan Mahathir dengan Tengku Razali Hamzah. Tengku Razali yang berpecah daripada UMNO membuka apa yang disebut sebagai Semangat 46. Mereka wujudkan satu parti yang beberapa parti disebut Perpaduan Ummah bersama dengan PAS dan sebagainya melawan Dr. Mahathir ketika itu. Dan Tengku Razali ialah keturunan raja. Jadi ini kita lihat bagaimana campur tangan Sultan Kelantan dalam pemerintahan, dalam demokrasi, menyebabkan demokrasi tempang ketika itu. Jadi ada negatif, ada positifnya. Kerajaan penuangan kita yang mengamalkan demokrasi beraja seperti yang ada pada hari ini. Jadi ini sebahagian daripada gambaran untuk kita lihat bagaimana pengekalan tradisi yang dibuat oleh penjajah barat
walaupun nampak seperti negatif, nampak seperti positif, tapi sebenarnya itu disengajakan bagi menjauhkan orang Melayu hari ini daripada unsur-unsur Islam. Itu kita boleh masuk perundangan macam mana mereka meninggalkan undang-undang Islam dan sebagainya, sehingga kita tidak mahu lagi mengambil undang-undang Islam sepenuhnya, melainkan kita kerat-kerat sikit-sikit. Kemudian kita akan lihat juga dalam pendidikan bagaimana mereka memotong terus sekolah agama, sehingga sekolah agama tidak mendapat pembelaan sampai ke hari ini. Maksudnya dianak tirikan ada, tapi anak tiri, apa anak tiri? Kan? Takkan sama dengan anak sendiri. Dan sekolah Cina, sekolah kebangsaan adalah anak sendiri yang diberikan peruntukan yang cukup banyak, fasiliti yang kemas, dengan dewannya, dengan kelas yang sempurna dan sebagainya. Sekolah agama tidak. Diberi sikit-sikit, yang tak cukup pun. Bukan tak bagi, tapi ya anak tiri. Bagi sikit-sikit saja. Sedangkan sekolah agama juga memainkan peranan yang cukup besar dalam pendidikan bangsa Malaysia ini. Kemudian kita lihat dalam ekonomi juga berlaku isu yang sama dalam kapitalisme dan sebagainya. Ini semua berasal daripada penjajah. Dan juga kita lihat sosial budaya. Bagaimana budaya orang Melayu ini dikekalkan untuk menjadi satu budaya budaya prasejarah, budaya jahiliah, sehingga kan kita berbangga dengan apa sebenarnya telah kita tinggalkan, kita ambil balik. Dan kemudian kita berbahas pada bab agama. Jadi mungkin kita akan ada 2 atau 3 siri lagi bagi menghabiskan bab ni. Kemudian barulah kita akan masuk bab tentang perjuangan kemerdekaan. Kan? Lepas itu barulah pelajar balik ke sini, kita akan masuk tentang siapakah mereka yang disebut sebagai anti penjajahan, iaitu pejuang-pejuang tanah Melayu. Baik, ada soalan sikit. Baik, apakah mereka yang pro Melayu Jahiliah ini dikira berpaling daripada Islam? Baik, selagi akidah mereka betul, maka mereka masih Islam. Tapi orang Islam yang melakukan perkara yang bercanggah dengan Islam, dianggap berdosa. Misalnya mereka Islam, pakai tudung, tapi pakai kebaya yang menedahkan aurat, yang belah, yang seksi dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Mereka masuk tarian tradisional, zapin dan sebagainya, bercampur lelaki perempuan, bercanggah dengan Islam, itu berdosa. Tapi mereka belum murtad. Soalan lagi, bukankah para misra berasal daripada Indonesia dan beliau orang yang berkelahiran Indonesia? Para misra bukan berasal daripada Indonesia, para misra berasal daripada, tak salah, India. Tapi dia bukan daripada Indonesia. Walaupun Indonesia mendakwa seperti itu. Tapi kena ingat ketika itu Indonesia pun belum wujud. Itu jawapannya betul. Kalau dia mendakwa para misra daripada Indonesia, bagi tahu Indonesia belum wujud ketika itu. Melaka pun belum wujud, baru nak wujud. Jadi para misra berasal daripada kerajaan India yang berpindah ke sini. Dan kemudiannya para misra telah diislamkan oleh orang Cina, Maharaja Cina, dengan bantuan daripada Laksamana Cheng Ho yang membawa beliau ke China untuk diislamkan, diberikan persalinan warna hijau, dan para misra juga telah melakukan haji di Mekah menurut seorang pengkaji berbangsa Cina yang boleh berbahasa Melayu. Okey, itu sebahagian daripada perbahasan kita pada hari ini. Buat catatanlah, sebab balik nanti saya nak buat soalan. Jadi inilah soalan-soalan yang akan saya bentangkan kepada pelajar tentang bagaimana perubahan ataupun pengekalan tradisi ini memberi kesan kepada apa yang kita lihat pada hari ini. Jadi kita belajar sejarah supaya kita boleh mencipta sejarah yang lebih baik. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.